Selamat sejahtera, nama saya Changizian dan metrik nombor adalah 270214. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syahid Izlan bin Sabri, metrik nombor 275330. Halo semuanya, nama saya Rifat Jafari, metrik nombor saya 276375. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syahidah binti Muhammad Fauzi Naim, nombor metrik 276872. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Atika binti Hamzah alias Roslan, nombor metrik 276962. Nama saya Rajwinder Singh Virk, anak lelaki Balwinder Singh. Nombor metrik saya 276974. Selamat sejahtera kepada doktor dan rakan sekalian. Nama saya Tik Hai Siang dan nombor metrik saya 277010. Nama saya Rokaman, metrik nombor saya adalah 277012. Selamat sejahtera kepada doktor dan rakan sekalian. Hari ini kami akan membentangkan tentang tema falsafah kemanusiaan, isu pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Hari ini saya ingin membentangkan tentang penyataan masalah. Penyataan masalah kumpulan kami adalah masalah yang telah diperkatakan dalam berita, iaitu pergaulan bebas anak muda di dalam atau di luar negara. Pergaulan bebas merupakan suatu tingkah laku menyimpang yang melampau kewajipan, tuntutan, aturan, syarat dan berasa malu, dan norma ini boleh termasuk agama, moral, masyarakat dan lain-lain. Pergaulan bebas boleh berlaku disebabkan oleh pilihan persahabatan yang salah, konflik dengan keluarga, ketidakstabilan emosi dan sikap ingin tahu serta tidak stabil terhadap remaja yang masih meningkat. Kesan pergaulan bebas boleh menyebabkan kemerosotan pelajaran, kecicilan, keceriaan dan kerudukan keluarga, kehamilan bawah umur, peningkatan kes keguguran, pembuangan bayi serta keruntuhan akhlak. Kes keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja bawah umur merupakan kes yang serius di Malaysia. Disebabkan pergaulan remaja yang terlalu bebas, menyebabkan mereka terlalu mudah berkenal dan berkawan dengan orang yang tidak dikenali ataupun orang gangster. Antara kes yang berlaku iaitu golongan muda hari ini mudah terpengaruh dengan golongan tidak sehat, seperti mak rempit. Sebagai contoh, sebanyak 8 remaja dan terdapat remaja yang bawah umur ditahan kerana mengulangi aktiviti mak rempit. Selain itu, menurut statistik Kementerian Kesihatan Malaysia, sebanyak 4,000 remaja perempuan di bawah umur 18 tahun hamil setiap tahun akibat pergaulan bebas. Saya akan menjelaskan tentang objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti puncak yang menyebabkan berlakunya pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Yang kedua, mengenal pasti sejauh manakah kesan pergaulan bebas terhadap kalangan remaja. Yang ketiga, mengkaji langkah-langkah bagi mengatasi isu pergaulan bebas dalam kalangan remaja menurut FPK, Rukun Negara, dan domain falsafah. Sekian dari saya, terima kasih. Reka bentuk kajian. Kajian ini dilaksanakan dengan menggunakan kaedah kuantitatif. Reka bentuk kajian ini dilakukan secara tinjauan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, tinjauan bermaksud perbuatan meninjau iaitu mengetahui pendapat umum. Jadi kesimpulan haruslah dilaksanakan terlebih dahulu. Kajian tinjauan ini juga merupakan salah satu penyelidikan yang berbentuk bukan eksperimen yang digunakan dalam pelbagai bidang, khususnya dalam bidang sains sosial. Tinjauan bermatlamat untuk mengumpul maklumat mengenai pemboleh ubah. Tujuan kajian tinjauan ini adalah untuk mengenal pasti punca yang menyebabkan berlakunya pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Selain itu, kajian ini juga dilakukan adalah untuk mengenal pasti sejauh manakah kesan pergaulan bebas kepada individu dan masyarakat. Akhir sekali, tujuan kajian tinjauan ini adalah untuk mengkaji langkah-langkah bagi mengatasi isu pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Secara ringkasnya, kajian ini
menggunakan kaedah kuantitatif yang dilaksanakan secara tinjauan. Sekian, terima kasih. Metode analisis data adalah teknik dalam berproses data menjadi informasi yang berguna. Semasa melakukan kajian, kita perlu menganalisis data supaya kita dapat memahami data yang dikumpul dengan mudah. Analisis data juga diperlukan kerana analisis data juga memudahkan kita untuk mendapatkan langkah-langkah penyelesaian dalam kajian kita. Data kuantitatif adalah satu set nombor yang dapat dikira secara tepat. Contohnya, hasil kajian dengan menghantar survei kepada responden merupakan salah satu contoh set data kuantitatif. Set data yang dikumpul oleh kajian kita juga merupakan data kuantitatif, iaitu dengan membuat survei dengan 30 responden. Data-data yang dikumpul melalui Google Form yang dihantar kepada 30 orang responden, iaitu penduduk di Changlun, akan direkodkan di dalam Microsoft Excel dan seterusnya dianalisis kepada tapai supaya mudah difahami. Saya akan membentangkan metod pengumpulan data. Pengumpulan data untuk kajian ini dilakukan melalui kaedah kuantitatif, iaitu dengan menggunakan borang tinjauan. Setelah borang tinjauan disahkan, pengedaran dan pengumpulan borang tinjauan yang telah dilakukan terhadap 30 orang responden. Seluruh proses pengumpulan data melalui tinjauan dilakukan satu demi satu, dijalankan oleh kami sendiri. Borang tinjauan diedarkan melalui atas talian. Setelah borang tinjauan diedarkan, setiap responden diberitahu tentang segala butiran dan jawapan yang diberikannya adalah sulit. Ini boleh meyakinkan responden supaya memberi jawapan dengan jujur. Selain itu, setiap responden perlu menjawab soalan tinjauan secara perseorangan dan diingatkan terlebih dahulu supaya menjawab mengikut pengalaman dan persepsi masing-masing. Masa menjawab tidak dihadkan supaya responden tidak menjawab secara tergesa-gesa. Langkah ini dapat menyenangkan hati responden supaya menghasilkan jawapan yang ikhlas kerana masa yang mencukupi telah kami berikan kepada mereka. Antara punca-punca yang menyebabkan berlakunya masalah pergaulan bebas dalam kalangan remaja adalah salah satunya kurang penghayatan dan amalan terhadap nilai-nilai rohani yang menjadikan seseorang individu itu tidak berpegang pada sesebuah prinsip ataupun panduan hidup yang menyebabkan mereka bertindak dengan bebas dengan melakukan perkara-perkara yang telah melebihi batas dan melanggar peraturan agama seseorang individu. Tambahan pula, seseorang remaja yang kurang penghayatan dan amalan terhadap nilai agama telah melemahkan iman mereka dan mendorong mereka untuk bertindak tanpa dapat berfikir dengan baik kerana diri telah dikuasai oleh hawa nafsu. Selain itu, punca yang menyumbang kepada masalah pergaulan bebas ialah kurangnya perhatian dari ibu bapa dan orang dewasa. Ibu bapa yang terlalu sibuk untuk mencari nafkah untuk sesuap nasi bagi anak mereka menyebabkan mereka tidak dapat melihat anak mereka setiap masa. Hal ini menyebabkan mereka tidak dapat mengawasi aktiviti anak mereka di rumah ataupun di luar rumah seperti dengan siapa mereka berkawan, cara mereka berpakaian, aktiviti-aktiviti yang mereka lakukan serta perubahan tingkah laku dan fizikal anak-anak mereka. Punca lain yang menyebabkan berlakunya pergaulan bebas ialah kerana penyalahgunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Hal ini kerana kecanggihan teknologi yang membenarkan sesiapa sahaja untuk menggunakan media telah disalahgunakan oleh golongan remaja yang tidak dapat berfikir dengan baik. Mereka telah terpengaruh dengan kandungan-kandungan yang terdapat dalam media seperti aksi-aksi yang tidak senonoh yang jelas bertentangan dengan budaya dan nilai-nilai agama. Oleh itu, kewujudan teknologi telah membenarkan remaja mengakses bahan-bahan pornografi dengan mudah yang menyebabkan mereka ketagihan dan juga bertindak mengikut hawa nafsu mereka. Seterusnya ialah punca budaya kuning. Budaya kuning merupakan budaya yang bertentangan dengan budaya tempatan, iaitu budaya barat yang mempunyai unsur-unsur yang negatif. Remaja amat mudah terpengaruh dengan budaya kuning adalah disebabkan kewujudan media luar dan juga orang-orang luar yang membawa masuk budaya mereka dan seterusnya ditiru oleh individu yang tidak dapat berfikir dengan baik. Remaja merupakan golongan umur yang mudah terpengaruh dengan sesuatu perkara dan suka mencuba sesuatu yang baru yang menyebabkan mereka meniru budaya negatif yang dibawa masuk dan telah menjadi punca kepada masalah pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Sekarang saya akan membentangkan kesan pergaulan bebas dalam kalangan remaja.
Berdasarkan carta yang disediakan, keruntuhan institusi keluarga merupakan peratusan paling tinggi iaitu 40% dipilih oleh masyarakat. Hal ini kerana apabila ibu bapa mendapati bahawa anak-anak mereka terlibat dengan aktiviti pergaulan bebas, mereka akan menasihat dan memberi amaran serta menghadkan kebebasan anak-anak mereka dengan rakan-rakan. Selain itu, kebanyakan keluarga yang dibina akibat daripada kehamilan sentiasa tidak stabil kerana pemikiran pasangan muda yang tidak matang. Selain itu, peratusan kedua tertinggi iaitu 30% bagi isu pergaulan bebas adalah remaja yang melakukan pergaulan bebas akan mewujudkan jurang sosial dalam masyarakat. Hal ini disebabkan apabila mereka mengetahui remaja tersebut berkawan dengan golongan yang bermasalah sosial, mereka secara mental akan melabelnya sebagai orang yang tidak baik. Mereka juga akan menjauhi dan mengelakkan diri daripada pergaulan dengannya supaya tidak akan dipengaruhi olehnya. Peratusan yang ketiga tertinggi adalah menyebabkan peningkatan penyakit. Penyakit yang paling biasa di kalangan golongan remaja akibat pergaulan bebas adalah kanser paru-paru yang disebabkan oleh rokok, penyalahguna dadah dan penyakit paling serius adalah AIDS disebabkan oleh hubungan bebas di antara lelaki dan perempuan. Akhirnya, kesan yang peratusan paling terendah adalah penjejasan perkembangan sistem pendidikan. Bagi pelajar yang sering bergaulan dan sering keluar berpasangan tanpa sebarang ikatan yang sah, mereka ini mudah terjerumus kepada perkara-perkara yang merosotkan akhlak. Saya akan mulakan pembentangan saya. Dalam pembentangan saya ni, saya akan membentangkan cara mengatasi isu keruntuhan akhlak remaja. Ada 3 cara untuk mengatasi isu keruntuhan akhlak remaja. Yang pertama, peranan individu. Yang kedua, peranan ibu bapa. Yang ketiga, peranan institusi pendidikan. Peranan individu ada 4 cara untuk mengatasi isu keruntuhan akhlak remaja. Yang pertama, bagi peranan individu ialah sentiasa mendekatkan diri dengan Tuhan. Yang kedua, sentiasa meminta dorongan dan panduan kehidupan daripada individu yang terdekat seperti ahli keluarga, rakan-rakan ataupun daripada pihak kaunseling. Ketiga, tetapkan azam yang baik untuk mencapai kehidupan yang lebih berkualiti. Yang keempat, amalkan gaya hidup yang bebas daripada amalan dan tabiat tidak bermoral. Bagi ibu bapa, dia ada 5 cara. Yang pertama, mendidik anak-anak daripada kecil lagi. Bak kata pepatah, meluntur bulu biarlah daripada rebungnya. Yang kedua, menjadi contoh dan memberi teladan yang baik kepada anak-anak mereka sendiri. Yang ketiga, memberikan didikan agama kepada anak-anak supaya mereka boleh mengelakkan diri daripada terjebak di dalam gejala negatif dan aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral. Yang keempat, mengurangkan kebebasan anak-anak dalam pergaulan harian. 5. Meluangkan lebih masa bersama anak-anak terutamanya pada hujung minggu dan juga mereka boleh beriadah bersama-sama. Bagi peranan institusi pendidikan dia ada 3 cara. Yang pertama, pihak sekolah mewujudkan sistem perundangan yang ketat bagi menimbulkan rasa takut dalam kalangan pelajar. Kedua, para pendidik menyemaikan nilai-nilai murni dalam kalangan pelajar itu sendiri. Yang ketiga, pihak sekolah menambahkan aktiviti-aktiviti berteraskan akademik dan separa akademik seperti aktiviti co-curriculum. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hari ini, saya akan membentangkan tentang kesimpulan. Remaja pada masa kini haruslah mempunyai ilmu pengetahuan yang luas tentang isu pergaulan bebas yang berlaku dalam negara kita. Remaja yang baik dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek akan melahirkan insan yang sempurna dan menjadi pendorong kepada pembangunan negara pada masa depan. Oleh itu, punca dan kesan pergaulan bebas haruslah dititik beratkan dan langkah untuk membanteras aktiviti pergaulan bebas mesti dilaksanakan dengan baik oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab. Hal ini mestilah diutamakan supaya remaja tersebut boleh membesar dalam keadaan yang selesa, gembira dan bebas daripada isu pergaulan bebas.